Assalamualaikum Assalamualaikum. Cik Faizal, boleh dengar? Boleh, boleh, doktor. Boleh, boleh. Alright. Kalau tak selesa nak buka video off pun boleh. Saya tak kisah pun. Okey, baik. Saya nak Baik. takut segan ke apa kan. Okey, no problem je. Okey. Okey. Okay, Cik Faizal ada lagi ke nak join? Saya rasa hari ni saya seorang pun. Oh, Sebab yang lain Cik ada. Faizal seorang. Jadi saya boleh start Boleh. Silakan, doktor. Assalamualaikum, Apa Muhafidah. Assalamualaikum saya nak warahmatullahi. try tak guna mic je Ustaz. Silakan, doktor. Boleh dengar? Boleh. Boleh Tapi dengar. kurang jelas. Kurang jelas. Oh, Tinggikan suara sikit. Tinggikan sikit. tak apa saya guna mic lah. Sekejap. Mic sebab mic ni dia lekat dengan mikrofon, dia dia apa? Dia dekat dengan mulut. Okey. Okey. Jelas ya? Jelas. Jelas okey. Saya rakam dua lah, satu yang menggunakan Webex dengan guna phone saya. Okey, masuk, doktor. Okey, baik. Saya mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Rafidah untuk dapat meluangkan masa hari ni lah untuk berkongsi pengalaman. Terima kasih juga Cik Faizal yang tolong arrange lah interview hari ni. So jadi hari ni kita akan interview kita berkenaan dengan ni lah, kesan psikologi lah ke atas ibu bapa yang ada anak-anak dengan penyakit jarang jumpa, cabaran yang dihadapi, strategi yang digunakan untuk mengatasi cabaran ni lah. So pandangan Puan Fida memang sangat bernilai lah untuk kita bantu orang lain juga yang untuk memahami pengalaman ibu bapa yang berada dalam situasi yang sama. Ya, Okey, jadi untuk insyaAllah. permulaan ni, okey Puan Rafidah, bolehkah anda mulakan dengan menceritakan tentang pengalaman ketika pertama kali menerima diagnosis anak anda? Bagaimana saat itu mempengaruhi emosi anda? Okay, Assalamualaikum. Saya Rafidah. Assalamualaikum. Saya nak berkongsi pengalaman ketika saya melahirkan anak saya. Masa waktu tu saya kira saya kategorikan saya ni macam melahirkan di saat yang tidak baik lah, sebab ketika waktu zaman COVID. Okay. COVID tengah naik, and then saya terpaksa, lepas tu saya pula PJJ dengan suami. Mhm. Terus sepanjang saya bersalin, saya seorang-seorang, saya di JB, suami saya di Pahang. Okay. Sepanjang saya mengandung, sepanjang saya mengandung, saya Mhm. di JB, suami saya di Pahang. Dan semua saya urus sendiri. Kemudian saya bersalin, masa tu suami pun tak dapat teman kan first. And then bila saya bersalin tu, dia macam terkejut lah. Masa tu kita tak tahu lagi sebab doktor tak bagi tahu. Dia cuma selepas saya lahirkan, dia terus macam, okay ni anak puan lelaki, dia terus lari bawa pergi ke NSU. So saya macam Okay. terpinga-pinga sebab saya seorang-seorang, lepas tu terpinga apa yang berlaku. Mhm. Dan masa tu saya pula bersalin tumpah darah. Mhm. Okay. And then macam bila saya dah tolak masuk ke ward, dia dah masukkan sebab saya punya HP low, tapi dia Mhm. tak adalah sampai masukkan blood transfusion. Dia Okay. cuma masukkan buat iron transfusion lah. Okay. And then bila dah ni, saya dapat tahu keadaan anak saya. Doktor cuma bagi tahu anak saya ada cleft, dia cuma bagi tahu anak saya ada cleft palate. Okay. Macam tu lah waktu tu. So saya macam, oh cleft palate. Lepas tu saya macam fikir, tak apa kot, cleft palate kan kita boleh repair kan. Betul. Macam, lepas tu saya seorang-seorang dah masuk ke dalam ward ni seorang. Tak boleh ada, lepas tu banyak miscommunication lah dengan pihak hospital suami saya. Masa tu saya bersalin dalam pukul
6:30 petang, tapi suami saya diberitahu tentang yang saya dah pesan ni dah pukul 1 pagi macam tu. Ada masalah komunikasi lah. So dia macam sederet semuanya macam malang. Okey, faham. Masa ketika saya dapat tahu yang anak saya problem tu, ada cleft palate tu, saya macam sedih juga. Dan masa tu saya okey kot, tak apa. Tapi masa tu saya dah mula start rasa tak best lah. Sedih. And then keesokan harinya baru malam tu saya buat jumpa suami saya sekejap. Suami saya cuma boleh hantar beg saja. Hantar beg. Doktor pun tak explain kat suami saya lagi apa-apa. Dan esoknya baru doktor datang. Doktor tak beritahu lagi. Lepas tu saya minta tolong dengan kakak ipar saya. Kakak ipar saya doktor. Doktor dekat HSI juga. Doktor dekat HSA. Jadi dia minta tolong kawan dia dekat NICU. Dia pun bahagian PIDS. And then dia contact dengan kawan dia dekat NICU. Then dia lah yang bagi tahu dekat saya kondisi anak saya. Yang anak saya diagnosis tricholine. Dan the first thing yang kita buat misalnya kita Google kan. Minta maaf, apa diagnosis tadi? Tricholine syndrome. Tricholine syndrome. Okey. And then so benda pertama saya buat, saya terus Google tricholine syndrome. And then saya terus macam ya Allah, macam ni ke? Saya macam ya Allah saya. Dan masa tu saya terus menggigil lah. And then doktor pakar sakit perempuan tu dia dah perasan saya macam lain. Dan dia bagi saya pergi ke bilik yang duduk seorang tu. Dan dia panggil suami saya lah. Dia bagi tahu yang keadaan anak saya lah sebenar. Dan saya terus nangis. Saya cakap lah macam mana ni doktor. Lepas doktor macam awak jangan Google. Dia kata kalau kat Google tu semua worst case. Dia kata anak awak okey. Dia kata. Faham. Dan saya masa tu penerimaan susah lah. Sebab saya rasa macam sebab sepanjang saya mengandung saya dah rasa tak best. Sebab seorang-seorang. Sebab first child kan. Okey, faham. Lepas tu bila dapat pula macam tu saya rasa macam ya Allah macam beratlah dugaan tu. Maaf saya kalau teringat balik. Tak apa. Lepas tu saya memang ni lah. So anak saya kena dudukkan ICU. Dan hidup saya terus berubah lah. Terus berubah 180 darjah. So saya terpaksa berhenti kerja. Sebab kondisi anak saya perlukan banyak operation daripada baby. Yang dia duduk kat NICU lama. So saya memang tak ada berpantang. Ada hari saya ulang alik ke hospital. Dan saya belajar banyak benda. Macam benda tu jadi sekaligus. Dan emosi saya sangat tak stabil. Suami saya pula masih di Pahang. Dan suami saya yang tolong saya. Suami saya perasanlah saya sangat tak okey. Sampai saya punya HB pun low, saya macam nak pengsan. Lepas tu ada misi dekat KK lah. Masa tu saya ada appointment kat KK. Dan dua orang lain bawa ambulans bawa ke sana. Sebab saya punya HB low dah sampai 5. Lepas tu misi dekat KK pun bantu saya lah. Lepas tu dia pun cakap saya tak okey. Lepas tu suami dia kontak suami saya. Suami saya terus kontak bawa ke appointment dengan secretary. Dan saya pun saya pergi drive sendiri seorang-seorang. Pergi jumpa secretary. Waktu tu Puan dekat Johor lah. Ya betul. Johor. Saya di JB. Ada ahli keluarga lain tak dekat situ masa tu? Saya dengan ibu bapa saya lah. Dia betul. orang ikut lah masa tu. Saya dengan ibu bapa saya. Tapi diorang tolong kat rumah lah. Tolong bantu-bantu saya juga kan. Tapi itulah kita pun tak boleh nak expect kan orang. Mak saya pun dah berumur kan. Betul. Jadi saya kena lawan sendirilah. Tapi alhamdulillah lah saya ada support system daripada suami saya. Walaupun dia jauh. Bagus. Tapi dia membantu saya lah. Masa tu dekat Johor tu rumah sendiri ke rumah ibu bapa? Rumah parents saya. Rumah parents lah memang diorang ada situ lah. Sebab rumah saya dulu saya duduk seorang lah kat rumah sendiri. Dekat JB juga. Tapi sebab saya dah syarat semua, mak saya suruh duduk dengan dia lah kan. Jadi yang rumah kami tu kami sewakan ke orang. Jadi saya tinggal dengan ibu dengan ayah saya. Dengan mak saya dengan ayah saya lah. Boleh saya tanya, Puan kerja sebagai apa dulu? Dulu saya sebagai bahagian bidang IT consultant. Lepas bersalin berhenti kerja lah.
Betul. Mula company saya dia tak bagi saya berhenti. Okey. Baby tinggal dekat NSU lebih kurang nak dekat 3 bulan. Waktu Mhm. dapat discharge, saya Okey. masih bekerja masa tu. Tapi company suruh saya work from home. Work from home lah. Okey. Tapi saya tak boleh commit sebab terlalu banyak saya nak kena buat. Anak saya nak masukkan tiub, rice tube lah. Lepas tu waktu susu dia. So every time kalau macam saya tiba-tiba nak kena consult dengan orang lain kan macam terpaksa stop. Lepas tu saya macam lama-lama saya rasa tak best lah. Memang walaupun diorang kata okey tapi nanti lama-lama orang pun tak sedap lah kan. Betul. Dan saya pun decide saya berhentilah. Tak apalah. Saya pun berhentilah. Dan saya masih pergi ke counselling dan saya ada ambil ubat jugalah dengan doktor sekretari. Dia cakap saya ubat setahun. Okey. Doktor sekretari cakap diagnosis apa untuk puan macam tu? Dia diagnosis saya anxiety. Anxiety lah. Bukan depression lah. Saya anxiety lah. Saya pun tak ingat dah. Okey. Tapi ubat tu sekarang ni dah berhenti lah. Saya dah stop dah. Tapi macam diorang masih pesan lah kalau let's say macam diorang masih contact saya. Kadang-kadang diorang telefon ada apa-apa rasa ke. Kalau dia kata kalau ada apa-apa datang je. Macam tu lah. Bagus lah tu. Doktor bahagian sekretari lah yang call tu. Betul. Bagus lah. Hmm. Okey. Okey. Soalan seterusnya saya nak tanyalah. Tadi puan ada ceritalah diagnosis anak puan tu memang mempengaruhi lah kehidupan harian sampai kena berhenti kerja kan. Dan tapi keluarga ada good orang kata good family support lah. Betul. Tentang masa peribadi macam mana puan? Kadang-kadang maksud saya macam me time gitulah. Tak ada. Jujur saya cakap saya tak ada me time pun. Saya rasa sekarang lah Alhamdulillah bila dah besar, anak dah besar ni dah 4 tahun barulah rasa makin okey lah saya rasa. Sebab sekarang appointment dia dah makin jauh. Kalau dulu setiap minggu saya rasa appointment dia. Saya dulu kalau nak pergi hospital, saya macam kena anxiety tu datang, saya macam keluar masuk. Satu hari nak pergi hospital ni appointment katakan appointment pukul 9. Daripada pukul 8 saya keluar masuk rumah. Oh ya ke? Saya macam tak boleh, tak senang duduk. Saya keluar, masuk balik. Saya keluar, mesti masuk. Saya sampai nanti lala saya macam tak ada nafas, pergi je. Okey. Masa tu masih on ubat lah. Masih. Masih on lah. Sebenarnya masa saya stop pergi jumpa sekretaris tu, saya masih ada rasa-rasa macam tu juga. Tapi sebabkan masa tu saya dah pindah ikut suami saya dapat pindah ke Keluang. Okey. So saya ikutlah, saya pindah ikut ke Keluang. So saya tak pergilah jumpa ke sekretaris, saya terputus kat situ lah. Okey. Yang sekretari tu dekat SSI lah kan? Itu dekat klinik Masai. Oh, klinik Masai. Yang tu klinik private lah? Bukan. Hospital kerajaan. Dia memang untuk sekretari. Kalau untuk alamat rumah mak saya, dia memang refer ke situ. Oh, dia klinik mentari rasanya lah. Tak silap saya. Klinik Masai lah. Dia bukan dalam hospital lah. Bukan. Dia dekat KK. Dia macam ada setiap hari doktor sekretari akan datang macam tu. Visiting. Okey, faham. So lepas yang puan cakap pindah ke Keluang tu, waktu tu umur anak berapa? Umur anak saya setahun. Setahun lah. Okay. Tapi masa tu pun agak sukar sebenarnya sebab suami saya ni askar. Jadi dia selalu kerja luar, selalu ada exercise kat luar. Betul. And then bila anak saya cabut rice tube tu, saya tak boleh nak pasang seorang. Kan. Jadi saya masa tu pun saya macam stress lah. Saya rasa saya memang stress, nangis hari-hari. Kalau tak boleh pasang tu bawa ke klinik kesihatan lah. Saya tak pergi klinik kesihatan. Saya minta tolong. Mula saya masa yang first kena, sebab dulu saya tak pergi panjang kan. Terus nak ikutlah suami kan. Lepas tu saya ikut. Lepas tu bila tiba-tiba suami saya kena kerja tak balik, saya macam ya Allah tercabut kan. So saya terpaksa lah. Anak saya tak minum pun satu malam tu. Ya Allah, saya memang menangis lah.
Lepas tu Mhm. esoknya baru saya macam fikir macam mana nak buat ni, fikir dengan suami saya. Lepas tu kita orang pun bincang-bincang, lepas tu minta tolongan jiran depan. Lepas tu alhamdulillah lah jiran depan tu dia sangat membantulah. So dia lah Mhm. yang bantu saya selalu, kalau suami saya tak ada, dia yang bantu saya tolong pegangkan anak saya masukkan. Oh, jiran depan tu dia kerja kesihatan juga ke? Tak, dia tolong dia suri rumah juga. Tolong Dia jagalah. dia tolong saya macam kalau anak saya tercabut tube tu kan, Ha. saya boleh masukkan. Saya tu Okey. memang saya buat daripada anak saya kat NSU dulu, saya mana belajar lah. Sebab mula-mula diorang tak bagi ajar. Then Mhm. macam kawan saya yang advice lah, dia kata belajar lah, dia kata susah nanti. Memang kata cabut budak kan, asyik tarik je. Betul. Masa seminggu pertama saya dah bawa balik rumah daripada hospital tu, daripada Mhm. discharge tu, memang saya rasa lah memang asyik kena pergi hospital. Baru pergi masuk, sekejap lagi belum sampai kereta nak balik rumah dah tercabut balik. Mhm. So saya sangat tak menyenangkan lah. So saya pun Mhm. saya beli, saya belajar. Lepas tu kawan saya bagi stetoskop, then dia ajar juga saya, then saya buat. Okay, alhamdulillah okay. Cuma saya Bagus. perlukan bantuan dari segi orang yang nak pegang kepala je lah, budak akan melawan kan. Okey, faham. Uh-uh. Mhm. Jadi jiran tu lah yang membantu saya. Baguslah, ada banyak support lah dari Betul. family, Dia memang kawan, rasa, macam ni saya jiran. cakap, dia rasa sedih, rasa susah, tapi at the same time sebenarnya Allah tu hadirkan juga orang-orang yang akan sentiasa membantu saya lah sebenarnya. Betul tu. And then ada masalah macam, sebab anak saya ni penyakit jalan jumpa, Mhm. tak ramai. Macam limited lah dia punya rawatan yang doktor offer. Tapi macam Umar ni alhamdulillah rezeki dia HSI, doktor yang tim combine klinik sangatlah eager untuk belajar pasal dia. Dan dia jadi first budak yang macam buat macam jaw distraction first kat Malaysia. Diorang willing nak belajar. Okay, Umar macam jadi bahan eksperimen lah sebenarnya. Okey. Tapi saya bersyukur lah, sebenarnya sangat membantu. Mhm. Kalau compare tu dengan yang ada saya kenal dengan beberapa ibu bapa yang anak dia sama diagnosis dengan Umar, anak dia masih sampai sekarang masih tak bercakap, masih Okey. pakai rice tube walaupun dah besar. Macam anak saya dah alhamdulillah dah bebas rice tube masa umur setahun. Bagus. Ya. Sekarang dah memang tak depends on rice tube lah sekarang. Tak, dia dah macam budak biasa dah. Bercakap, doktor pun terkejut lah. Okey. Macam Ada kita macam sekarang dia early. dia ada makan ubat apa-apa ke dalam hospital? Tak ada. Tak ada lah. Cuma dia perlukan rawatan macam reconstructive surgery je lah sepanjang Okey. hidup dia lah. Ada follow up dengan rehab atau fisioterapi? Tak ada. Tak ada lah. Hanya Biasa. pada speech. Kalau tu hanya pada speech lah. Speech. ENT sebab dia masih on trachea. Okey. Ada trachea lah sekarang. Betul, dia ada trachea. Macam banyak lah macam trachea. Macam macam anak saya dah eczema. Okey. Masa dia buat trachea dulu, kalau trachea yang hospital provide kan, dia macam tali kita ikat kan. Lepas tu jadi teruk eczema dia dekat leher tu lah. Dia sampai keluar. jadi allergic Macam lah. tali tu kan dia tak sesuai. Tali tu kan macam tali kasut kan, diikat kan. Betul. Kita macam kena tukar. So saya macam, benda tu pun buatkan saya sangat stres. Saya memang stres, nangis. Saya rasa macam, ya Allah, kenapa dengan hidup aku ni? Lepas tu Puan buat Rasa macam macam mana malang tali tu? hidup. Tali tu Puan buat macam mana tukar? Lepas tu, itulah. Saya macam, sekali saya cari Google, saya terjumpalah dengan satu community teacher calling daripada luar negara. And then saya join dan alhamdulillah diorang sangat supportive. Sampai diorang hantarkan kat saya tali trachea yang sangat cantik. Sampai doktor-doktor ke hospital pun, cantiknya tali ni, tak pernah tengok. Bagus lah Itulah. ada community tu. Dia dekat mana tu? Dekat base dia? Dia dekat US. US. Okay. So dia ada diorang bagi online community lah. betul. Diorang siap hantar trachea percuma.
Kalau saya beli sendiri dalam RM200 sebab kalau yang hospital punya tu Umar Okey. tak sesuai sebab dia punya anatomi bahagian muka dia tu kecil. Hmm. Yang trachea hospital bagi dia punya tube panjang, jadi doktor yang doktor ENT Umar cakap lah, so dia macam langgar-langgar lah dia punya bronchi area. So dia macam asyik batuk je, asyik nak kena sedut je kahak dia tu. Okay, faham. Then lepas tu diorang dengan community ni lah, parents dia ni diorang post pakai yang ada brand Shiley tu. Terus clear. Saya rasa macam satu hari sekali je saya sedut. Itu pun sekadar nak tengok tak ada blockage tu je. Mesin untuk sedut tu beli sendirilah. Betul. Tak ada di provide oleh hospital Itu ataupun pun kos lah. Sebenarnya Okay. kos tinggi lah kalau untuk, saya cakap kalau untuk anak teacher Colin ni, kos untuk membesarkan diorang tinggi dengan hearing aid diorang pakai hearing aid juga. Oh, sekarang ada hearing aid jugalah. Betul, dia pakai bone conduction hearing aid. So ada follow up audiologi Betul. dengan ENT Audiologi. sekali. Audiologi ada 10 klinik Umar pergi. Oh, 10 klinik. Sampai Lepas tu saya sekarang. cakap, masih sampai sekarang. Okay. So Itu macam mana puan adjust appointment tu 10 banyak tu. tu saya cakap doktor semua, misis semua sangat memahami lah. Diorang tolong saya kalau macam mana-mana yang diorang boleh letakkan satu hari tu. Diorang tolonglah adjustkan tak satu hari. Tak adalah saya nak hari-hari nak pergi ke hospital kan. Betul. Jadi diorang tolonglah adjust mana yang boleh sama hari, diorang adjustkan. Macam sekarang ni dah besar, saya pun dah minta kat doktor lah, boleh tak tolong jarak-jarakkan. So diorang pun boleh lah sebab Umar dah makin okey kan. Diorang tolonglah jarak-jarakkan untuk appointment dia tu. Okay. Puan macam mana nak cakap emosi puan lah yang sejak dari awal sampai sekarang ni dia berubah, dia berkembang dari dulu sampai sekarang. Kalau daripada dulu sampai sekarang, alhamdulillah sangat baiklah. Dulu saya rasa macam, yelah saya dah biasa bekerja, tiba-tiba saya tak bekerja. Duduk rumah, lepas tu kena buat benda yang saya tak pernah jangka saya akan buat. Macam jadi doktor pula kan. Nak kena buat tukar trachea. Saya tukar trachea sendiri. Seorang-seorang saya buat. Ya, dah ada skill lah untuk buat benda tu kan. So sekarang ni kalau orang suruh buat pun kita dah tahu, senang lah benda tu kan. Betul. Kalau dulu ya Allah nak buat tu menggigil, nak tukar trachea ni doa kan. Sekarang ni ya Allah budak ni siap boleh lari-lari. Petik jari je buat tu kan sekarang. Itulah dia. Okey lah, makin lama kita dah makin, yelah hari-hari buat benda yang sama. Betul. Lepas tu kalau dari segi emosi tu pun dah makin baik lah. Kalau dulu saya rasa memang masa saya memang hanya untuk Umar je. Memang tak ada fikir diri sendiri. Tak kira diri sendiri ni tak terjaga lah. Macam makan tak jaga, semua tak jaga. Sekarang ni alhamdulillah makin okey. Cuma saya perasan kalau sekarang ni dia dah lebih ada juga emosi baru pula kalau sekarang ni. Sebab sekarang ni macam Umar dia dah makin besar, dia dah makin faham. Dia dah mula tanya-tanya pasal diri dia, kenapa lain daripada orang lain. Oh, okey. Apa contoh soalan dia tanya tu? Dulu Umar kan teacher Colin kan, muka dia lain kan, facial difference lah orang kata kan. Kalau budak lain tu nampak macam kami macam orang akan tenung kan. Tengok peliknya budak ni muka dia kan. Kalau macam orang dewasa tu kita perasan dia akan step macam tu. Kalau budak-budak kita tak boleh nak marah, budak memang jujur kan. Dia macam akan cakap macam kenapa budak tu? Takutnya. Orang kadang kenapa dia macam hantu. Masa tu dekat tadika lah. Bukan. Umar belum tadika lagi. Saya homeschool Umar sekarang. Sekarang 4 tahun kan? 4 tahun. Tahun depan insyaAllah dia sekolah dah. So yang cakap macam tu orang di sekeliling lah. Ya betul. Macam kalau kita pergi mall, saya tak sorok dia. Saya bawa dia hari-hari, saya bawa keluar. Pergi library, pergi sana, pergi sana. Memang nak expose dia kat luar lah. Cuma saya perasan dari segi awareness untuk orang lah, orang lain lah kan. Kat anak-anak yang macam ni lah. So kalau dulu mungkin dia tak faham.
Macam contoh kalau dulu pernah ada sekali budak jerit, tengok tu takutnya macam hantu. Lepas tu budak tu lari. Umar dia ingat budak tu ajak dia main lari. Dia pergilah lari kejar budak tu. Tapi Umar tak Tapi faham lah orang tu cakap kan. tak faham. Tapi sekarang dia dah mula faham. Okey. So saya sedih lah. Kadang-kadang malam-malam tidur sedih nangis. Fikir balik apa benda yang berlaku tadi kan. Faham. Macam ya Allah macam mana lah. So support dia punya emosi pula sekarang ni. So yang ni kira yang puan tengah hadapi ni apa orang kata emosi dengan psikologi cabaran psikologi yang utama lah sekarang ni kan, sebab dia tengah membesar Betul. kan, dan puan Betul. membawa dia keluar jalan-jalan dan pandangan orang luar tu mungkin tak sama dengan kita kan. Ya betul. Saya Kalau ikut puan ni apa yang puan rasa pencetus orang kata pencetus tertentu lah yang menyebabkan emosi-emosi ni jadi makin kuat? Pencetus dia, saya kalau macam ni, saya kalau macam sekarang ni cabaran yang ni lah saya cakap kan, untuk orang pandangan orang terhadap Umar lah kan. Benda tu kalau budak tu sekadar kenapa dia, saya okey. Saya rasa jadi macam down dan marah kalau parents dia tak ada ambil apa-apa tindakan. Okey, faham. Maksudnya parents dia lagi melarikan diri. Macam contoh ada anak dia macam curious nak tahu kan, kenapa dengan ni, macam ibu kenapa dengan budak tu. Mak dia terus tarik tangan anak dia terus pergi je. Tapi selalu saya akan counter balik perasaan saya tu. Saya akan cakap, Umar tu kawan say hi, nanti Umar hi. Okey. So dia ikutlah. Dia buatlah hi, nanti budak tu pun akan hi balik. Okey, faham. Saya akan counter balik. Kalau dulu saya sedih lah. Tu saya fikir-fikir, saya dapat idea macam tu, so saya buatlah macam tu sekarang. Puan tadi puan cerita yang paling tertekan tu waktu membesarkan Umar lah, waktu early first Saya year tu rasa, kan. dua tahun pertama. Early 2 years lah, yang waktu tu lah yang paling tertekan lah kan. Ya. So macam mana cabaran-cabaran sepanjang 2 tahun tu mempengaruhi pandangan puan terhadap diri sendiri lah, ataupun keyakinan puan sebagai ibu bapa? 2 tahun pertama saya rasa memang down lah. Kalau ikutkan hati, saya tak nak keluar rumah. Macam tu kan. Tapi saya buat semuanya fikir sebab dia anak lah. Kalau ikutkan hati, saya macam nak duduk rumah, tak nak keluar. Rasa macam kalau awak tahun pertama tu, saya rasa macam sampai tak nak hidup lah. Saya ada perasaan yang macam tu. Sayang. Terus kejap. Maaf tak apa. Umar ambil gunting tu. Kita gunting. Umar main pasir. Dia main pasir. Ada pasir kat situ. Maaf tak apa. Okay puan, tadi puan cerita pasal stigma lah, tapi stigma tu kebanyakan dari budak-budak yang tak faham lagi kan. Adakah ada stigma daripada orang lain yang selain budak-budak ni? Daripada orang dewasa. Salah faham ataupun stigma lah selain daripada budak-budak tu, ada tak? Stigma so far tak ada lah saya rasa. Kebanyakannya entahlah, selalunya orang saya rasa diorang akan pandangan pelik je lah. Macam berkerut, tengok berkerut. Kalau kita jalan, kita buat tak tahu tu, sampai dia pun pusing tengok kita, macam tu lah. Tapi saya positifkan diri je lah. Saya macam orang tak faham, tak pernah tengok, so dia curious lah. Sebenarnya masyarakat Malaysia macam tu, dia tak sama macam US yang lebih open, orang kata lebih terbuka untuk bercakap. Kita ni diam je orang Malaysia ni. Itulah. Tadi puan cerita
waktu Puan tertekan tu, satu, Puan pergi ke sekretari lah untuk dapatkan bantuan dari sekretari dan dapat apa apa rawatan anxiety. Lepas Mm-mm. tu Puan ada orang kata support yang baik lah daripada keluarga, jiran dan kawan-kawan. Okey, Mm-mm. selain daripada tu ada lagi tak yang Puan boleh ceritakan berkenaan dengan mekanisme lah yang Puan ada untuk atasi emosi-emosi tekanan masa tu. Hmm. Contoh apa baca Quran ke, menulis ke, bersenam ke. Ya betul. Saya uh, saya banyak menulis lah. Saya ada Mhm. buat journal. Okey. Ada Itu buat memang saya buat daripada first day Umar lahir saya buat. Mhm. Untuk 2 tahun pertama lah apa yang saya buat setiap hari. Puan tulis kat buku ke buat blog? Tak, saya tulis kat buku sendiri je macam diary. Tak ada tulis kat Mm-mm. Facebook ke apa ke tak lah. Tak ada. Okey. Lepas tu masalah 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 apa? Apa dah ibu nak cakap dah lupa dah Umar. Ibu nak cakap dah lupa. Mana yang kecil ibu. Uh, Macam kalau untuk saya ada buat media sosial lah. Mhm. Tapi itu untuk saya cari lagi parents yang ada diagnosis sama anak saya. Oh, okey. Mhm. Lepas tu alhamdulillah lah melalui tu saya dapat jumpa lagi beberapa orang dan saya masukkan ke dalam grup yang untuk Trichocoli Malaysia tu lah. Ada grup WhatsApp lah sekarang. Ada. Baguslah. Cuma tak berapa aktif sangat lah untuk grup WhatsApp kami ni sebab lagi satu saya rasa macam saya lagi bernasib baik lah daripada yang kawan sekasut ni sebab Okey. macam kami ni di bandar kan, di JB dapat rawatan. Macam anak-anak diorang ni ada yang dari Negeri Sembilan, macam Gemencih lah, Jauh dari lah dari GH kan. betul. Jadi dapat peluang yang early intervention tu tak ada tau. Betul. Sebab tu anak diorang macam Umar dia ada buat pasang yang besi tu setahun. Bila Umar buat tu saya share semua orang terkejut. Buat apa ni? Tak pernah tahu pun macam tu. Okey. So macam kesihan lah kat diorang. Macam sedangkan kalau macam ikut apa yang macam dengan Dr. Umar ni, Umar ni memang diorang target untuk masukkan ke mainstream sebab IQ dia budak normal. Memang macam budak normal. Okey. Tapi macam kawan-kawan Umar yang lain ni semua terpaksalah masuk ke PDK, PPKI. PPKI lah. Kawan-kawan dia yang lain tu dah 6 tahun ke atas lah. Betul. Ada juga yang kecil juga lah, yang baru ada juga. Jadi Kenalan Umar baru. ni nanti plan nak masuk hantar tadika dulu ke macam mana? Saya hantar ke tadika. Minggu lepas saya pergi ke PPD. Saya jumpa dengan pegawai pendidikan lah. Saya konsult dengan dia macam mana. Dan dia sendiri pun suggest untuk Umar masuk ke mainstream lah. Jadi Dia nak tengok masuk Umar. ni lah, nak masuk ke pra-sekolah lah. Mula-mula nak masukkan prasekolah tapi prasekolah dah penuh, so sekarang saya masuk tadika biasa je. Itu pun Okey, PPD yang recommend lah tadika tu. Sebab okey. lagi satu masalah untuk Umar, saya perasan kalau untuk diorang ni peluang pendidikan lah. Betul. Sebab banyak tadika yang tolak Umar, semua takut nak ambil. Oh ya ke? Ya, diorang akan cakap pergi daftar PDK. Macam tu Tapi pula. macam tapi doktor pula tak bagi kami hantar Umar ke PDK sebab PDK dia campur semua. Pelbagai OKU kan. Ada yang macam-macam lah, pelbagai lah. Ada yang verbal, non-verbal kan. Betul. PDK dia akan turunkan apa orang kata tahap belajar tu ke downgrade. yang paling rendah untuk kepulau semua kan. Ya betul. Dia mesti kita dah downgradekan dia kan. Betul. Itulah. Jadi itu pun masa awal tahun ni sebenarnya saya plan hantar Umar tahun ni. Jadi disebabkan saya pergi tadika semua tak jumpa. Itu benda yang stres jugalah untuk tahun ni adalah masalah pendidikan dengan masalah Umar lah. Dia dah tahu diri dia dengan pandangan orang kan. Jadi itulah. Lepas tu alhamdulillah kami dah jumpa penyelesaian dia. Kami jumpa ke
PPD. Cuma macam ada yang kawan daripada kawan rumah juga daripada Mhm. Kedah. Okey. Dia cuba hantar anak dia mohon tadika kemas tak saya. Anak dia Mhm. lagi tak ada trachea, anak dia lagi better daripada Umar. Kira anak Aha. dia mild lah, mild. Umar macam kira moderate lah. Ha. Anak dia mild pun kena reject. Diorang terus macam terus reject mentah-mentah je. Tak sesuai dia kata pergi PDK. Macam tu pula. Kalau nak kata anak kami tak dengar, kami ada hearing aid boleh dengar. Betul. Kan? Itulah itu masalah. Tu masalah untuk sekarang jugalah untuk pendidikan diorang. Tak ada apa macam tak ada trial langsung kan. Sekarang ni nak masuk tadika tu kadang ada trial seminggu kan. Betul. Tak ada trial eh. Tak ada, memang kena reject terus. Umar Hmm. pun kena reject dulu. Masa awal tahun pun kena reject. Sampai Betul. saya lalas, saya cakap tak apalah, saya hantar je lah PDK. Saya cuba hantar Umar ke PDK awal tahun hari tu. Okey. Tapi saya hantar 1 hari je. Saya memang tengok sangat tak okey. Sebab dia tak ada kawan nak berkomunikasi. Dia duduk kat ceruk seorang-seorang. Tak okey sebab komunikasi saja ke tak okey ada dari segi lain? Tak okey sebab tujuan saya hantar Umar ke sekolah untuk dia bersosial. Untuk dia pergi berkawan, borak-borak dengan kawan kan. Tapi macam PDK yang dekat dengan rumah kami ni, kebanyakannya semua macam budak-budak yang tak bercakap lah. Tak Macam bercakap. autism yang macam Faham. ketuk-ketuk kepala kan. Tak seronok Jadi juga orang tu. tak seronok lah. Dia pun macam takut tengok apa ni kan. Macam dia pelik lah. Dia macam tengok. So bila saya dah cuba hantar hari tu, saya macam okey, baru saya faham lah masuk doktor Umar cakap. Sebab doktor sebelum ni dah advise saya jangan hantar ke PDK, nanti kesian Umar. Dia kata nanti dia takut nak pergi sekolah, dia kata macam tu. Lepas tu saya agak menyesal jugalah, tapi tak apalah. Kita cuba je kan. Apa ni Umar ni anak satu-satunya anak ke ada anak lain? Satu saja. Satu sajalah. Ada plan untuk merancang tu macam mana? Itulah. Itu pun belum lagi. Sebab Belum saya lah. nak kena tunggu Umar settle semua baru kita boleh fikirlah. Tapi dia macam mana saya macam trauma tu masih ada lagi lah. Saya macam, sebab saya rasa sepanjang saya proses daripada mengandung hingga bersalin tu sangat tak best. So saya macam trauma. Masih ada lah perasaan-perasaan lama tu kan. Kalau saya ingat balik benda yang dulu tu, saya akan nangis sorang-sorang. So saya akan cuba tak fikir yang dulu tu lah. Jadi sekarang ni macam adalah kekurangan pemahaman ataupun sokongan daripada sekolah-sekolah tu kan. Betul. Jadi puan apa nak kata puan ada nasihat tak nak bagi kat orang lain lah macam untuk usaha nak membina sistem sokongan yang kuat untuk anak-anak sekolah ni. Kalau saya selalu pesan dekat kawan-kawan macam untuk orang sekeliling saya lah, sebab saya kira untuk orang, saya bagi awareness untuk orang sekeliling saya ni, saya macam minta dia orang selalu tunjuk anak dia orang gambar-gambar orang-orang yang dengan keadaan yang facial difference kan. Ada orang naik kursi roda, ada orang tak ada kaki kan. Kita selalu cerita dekat anak, tunjukkan yang dekat dunia ni ada pelbagai orang. Betul. Supaya nanti bila dia keluar, dia tak terkejut tengok orang yang pelbagai tu. Betul. Betul ke menjawab soalan ke? Tak apa. Saya salah. Apa puan okey kalau puan kenang baliklah perjalanan puan setakat sampai hari ini ni adakah yang puan pelajari tentang orang kata ketabahan ataupun kekuatan lah yang puan tak tahu pun sebelum ni ada? Betul. Dia macam mana kalau kita tak ada pilihan lain selain daripada untuk jadi kuat je. Saya tak ada pilihan lain. Selain untuk saya teruskan je. Saya memang tak ada pilihan lain, jadi saya teruskan je lah. Lepas tu jangan fikir benda yang belum jadi lah, macam Umar, dia dah buat operasi dia sepanjang 4 tahun ni dah 9 kali ke 10 kali dah masuk
bilik OT. Dia So masuk OT tu sekali untuk correction lah kan, surgical correction. correction. Hmm. Betul, correction tu, correction ni, pasang Hmm. besi lah, pasang itu, pasang ni. So saya macam, kalau dulu masa mula-mula saya takut lah. Takut, ya Allah. Saya selalu fikir benda yang belum jadi. Macam mana ni nanti Umar tarik besi kat pipi dia ni. Tapi Uncertainty lah. bila benda tu dah jadi, dah berlaku, okey. Okey je sebenarnya. Kita kena lawan lah fikiran tu. Betul. Mm-mm. Jadi puan rasa pengalaman ni dia ubah diri puan ni positif atau negatif? Positif. Positif, Alhamdulillah. So, puan ada lagi sebarang pandangan lah yang puan nak kongsi tentang orang kata personal growth lah dalam puan hadapi selama 4 tahun ni. Personal growth. Kalau personal growth tu ialah kita setiap hari kita cuba jadi yang terbaik lah. Kita cuba jadi lagi baik daripada yang semalam walaupun sikit. Itu kita dekatkan diri dengan Allah lah kan. Kita sebagai Muslim ni, tu nombor satu lah yang bagi kita kekuatan untuk kita. Betul. Mm-mm. Kalau ada satu nasihat mengenai penjagaan kesejahteraan psikologi, apa puan nak bagi? Kalau untuk kesejahteraan psikologi, macam mana boleh ulang balik soalannya? Kalau puan ada satu nasihat mengenai penjagaan orang kata kesejahteraan psikologi diri ni, apa satu nasihat yang puan nak bagi? Nasihat untuk orang lain macam tu maksudnya je. Betul. Untuk orang lain yang mengalami macam saya ke atau untuk orang lain yang tak mengalami? Yang mengalami macam puan lah, yang situasi yang lebih kurang. Kalau rasa tak okey, minta bantuan. Tu je saya boleh cakap, minta bantuan je. Jangan pendam sendiri. Okey, faham. Betul. Kita kena minta bantuan. Tak boleh hadap seorang-seorang saja kan. Tidak, nanti kita akan tenggelam lah. Betul. Sebab masa dulu macam saya ada salah faham dengan family saya jugalah. Sebab diorang macam tak faham untuk postpartum ni kan. Depression. Ya, diorang macam lebih pada macam cakap saya ni tak sabarlah. Okey. Jadi bila saya rasa family saya tak boleh bantu, saya cari bantuan yang lain lah. Saya minta bantuan tu yang saya pergi ke psychiatrist tu dengan counselling. Faham. Saya tak salahkan diorang sebab memang diorang tak faham. Betul. So kita kena cari minta tolong dengan orang yang faham. Okey, betul. Jadi saya rasa dah menghampiri, saya open dah sedikit sejam dah. Okay, jadi saya rasa cukup kot untuk perbualan kita hari ini. Terima kasih Puan Fida untuk perkongsian buah fikiran, pengalaman yang sangat bernilai lah bagi saya, dan saya yakin benda ni boleh membantulah orang lain juga yang hadapi situasi yang sama. Sekali lagi terima kasih. Saya sangat hargailah masa Puan Fida dan keterbukaan Puan Fida lah cerita semua benda ni. Okey. Terima Jadi kasih. saya rasa sampai sini saja. Terima kasih Puan Fida, terima kasih siapa lagi ada sini? Encik Faizal dengan Syafiq Ya, Syafiq juga merupakan Puan Alida tadi cakap nak masuk juga ni, tak jadi. Dia ada program hari ni. Ada program. Okey, baik. Okey, Mungkin tak sempat nak balik. Tak sempat nak balik. Okey, baik, tak apa. Okey, baik. Terima kasih semua. Kita berhenti kat sinilah, okey? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor.